A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera. Baru lepas solat subuh berjemaah, baca Quran pula. Lepas baca Quran, duduk dengan kita depan kaca TV dalam Tanyalah Ustaz. Pada hari ini ya, kita nak belajar tentang ilmu. Para penonton yang dikasihi sekalian, dalam rumah tangga pastinya ada kala kita ini diuji dengan pelbagai ujian. Ada onak dan duri di dalam berumah tangga, berpasangan, suami dan isteri dan sebagainya. Namun begitu, dan sehingga akhirnya bila tak jumpa jalan keluar dan sehingga buntu di dalam hubungan di antara suami dan isteri, dan akhirnya berlakunya penceraian. Namun begitu, di dalam tempoh iddah, di antara maknanya dalam tempoh iddah isteri tersebut, apakah yang perlu dilakukan oleh si isteri? Boleh jadi isteri itu kematian suaminya, dan dalam tempoh iddahnya apakah yang perlu dilakukannya dan apakah perkara yang tidak boleh dilakukannya? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afifi Syukril Naim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, hari ini kita nak cerita tentang berkaitan dengan keadaan iddah ni Ustaz, seorang isteri. Baik, tapi sebelum tu kita nak mengajak kepada para penonton sekalian, jom sama-sama ikuti kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun di Instagram Official Tanyalah Ustaz, TikTok Official Tanyalah Ustaz. Tekan butang like dan kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz, iddah ni satu benda yang sensitif Ustaz. Betul. Jadi oleh sebab itu hari ini kita nak bincangkan tentang sensitiviti ketika iddah. Sebelum kita nak masuk kepada permasalahan iddah ini, mungkin Ustaz boleh ceritakan sebagai mukadimah ini, apakah yang dimaksudkan dengan iddah itu? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton setia Tanyalah Ustaz, terima kasih kepada sahabat saya iaitu Dai Aiman bersama kita pada pagi ini. Baik, berkenaan dengan permasalahan iddah, iaitu bila kita tengok daripada segi iddah itu, maksudnya ialah dia adalah salah satu nama bagi tempoh seseorang perempuan menunggu yang selepas daripada mana dia kematian suami ataupun dia dipisahkan secara talak raj'i ataupun talak bain. Maka perempuan tersebut dia kena menunggu atas dasar ta'abbudi, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula ada di antara kita dia timbul persoalan, kenapa kami kena iddah, kenapa kami kena tunggu, berlaku kezalimanlah kepada kami. Sedangkan kami ni baru lepas kematian suami, baru lepas diceraikan secara talak raj'i ataupun talak bain, maka itu merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu sebagai hamba atas jalan ta'abbudi, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena turut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ustaz, kita melakukan iddah ni bukan saja-saja dan bukan orang kata dalam sesuatu perkara yang kita tak suka kadang-kadang. Betul. Tetapi sebenarnya tanda pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita nak pergi kepada soalan tadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh terang sikit Ustaz, sebab ada penonton kita yang confuse tadi. Ustaz sebut ada disebabkan kematian suami, talak bain dan talak raj'i tadi Ustaz. Mungkin sedikit sebelum kita nak pergi kepada soalan. Okey, baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan bila sebut iddah ni, dia ada bermacam-macam jenis lah. Ada yang iddah ketika mana talak raj'i, ada yang iddah ketika mana talak bain, dan ada iddah ketika mana kematian suami. Dia ada masa dan tempoh dia tertentulah. Bagi talak raj'i dan talak bain, adapun perempuan itu masih lagi berada di dalam keadaan haid, maksudnya masih ada haid lah, maka kalau dia itu dipisahkan oleh suami dengan talak raj'i ataupun talak bain, maka dia punya iddah, dia kena tempoh menunggu dia adalah 3 kali suci, 3 kali haid lah. Dan bagi perempuan yang sudah menopause, maksudnya haid dia sudah putus dan sebagainya, maka dia kena tunggu, tempoh menunggu adalah selama 3 bulan. Dia ada tempoh-tempoh tertentu, kita tak boleh main langgar. Dan kepada kematian suami, kepada perempuan yang kematian suami,
maka dia kena tunggu ataupun tempoh iddah dia adalah selama 4 bulan 10 hari. Dan ada satu lagi permasalahan yang menjadi tanda tanya kepada isteri-isteri yang mana dia kehilangan suami. Suami dah hilang lama ni, cari tak jumpa. Maka macam mana untuk situasi bagi perempuan yang sedemikian? Dia ada iddahnya tersendiri, dia kena tunggu selama 4 tahun. Dan bila disahkan kata memang betul-betul kata suami dia meninggal, maka selepas daripada itu barulah dia kena iddah selama 4 bulan 10 hari. Itulah tempoh-tempoh iddah yang perlu kita ketahui agar kita duduk dalam keadaan garis pandu yang dibenarkan oleh syarak. Baik Ustaz. Saya terkejut tadi bila Ustaz sebut pasal suami hilang tu kan. Ada ke suami kat rumah? Ada dekat bilik tu. Baru lepas solat berjemaah ataupun baru balik daripada surau. Sebenarnya suami bukan hilang pun, dia pergi surau tadi. Okey, baik Ustaz. Boleh kita raikan soalan sahabat kita? Baik, kita bersama dengan Norjura Azlin Sufian. Okey, soalan yang pertama Ustaz, iaitu apakah maksud iddah dan ihdad, iaitu berkabung, bila dikira permulaannya? Yang kedua, bolehkah seorang wanita itu tampil bergaya cantik, kemas dan sopan meskipun beliau sedang menjalani tempoh iddah penceraian? Mohon pencerahan hukum syarak mengenai pantang larang bagi seorang wanita yang dalam iddah sebagai panduan kepada masyarakat. Fadhal Ustaz. Baik, persoalan daripada sahabat kita iaitu Nur Jura Azlin Sufian berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan iddah dan ihdad. Macam kita bagi tahu tadi, maksud iddah itu adalah nama bagi tempoh menunggu seseorang perempuan setelah mana ia dipisahkan oleh suami dengan talak raj'i ke ataupun talak bain ke ataupun kematian suami. Dan maksud bagi berkabung ataupun dalam bahasa Arabnya iaitu ihdad. Maksudnya dia kena berkabung adalah dimaksudkan kepada isteri-isteri yang kematian suami, dia kena tinggalkan apa segala jenis perhiasan. Maksudnya kalau sebelum tu dia jenis orang yang pakai gelang mah, pakai rantai mah dan sebagainya, dia kena tinggalkan. Dan dia kena tinggalkan berpakaian-pakaian yang warna yang terang-terang. Dia kena pakai pakaian lusuh lah. Dia tak boleh menonjolkan dirinya. Dan kepada perempuan-perempuan yang mana mereka itu dipisahkan oleh suami secara talak raj'i, secara raj'i, untuk dia berpakaian kemas, sopan, tak menjadi permasalahan, cumanya janganlah terlalu tabarruj. Selalunya kepada perempuan-perempuan yang dipisahkan suami secara talak raj'i, sebelum daripada tu dia pakai pakaian biasa-biasa aja. Tapi bila dia dipisahkan suami, dia lebih menonjol. Dia lebih solek tu bersangatan sangat. Sehingga kan lebih kepada tabarruj. Itu adalah larangan daripada Islam untuk perempuan-perempuan yang dipisahkan suami secara talak raj'i untuk dia terlalu tabarruj. Namun hal yang demikian boleh, tak ada masalah untuk dia nak berpakaian secara kemas, secara sopan, macam mana dia pergi kerja sebelum ni dah. Bukan bermaksud kalau kata setelah mana dipisahkan oleh suami, dia tak boleh dah nak pakai pakaian yang lawa-lawa dan sebagainya. Bagi perempuan yang dipisahkan suami secara talak raj'i, tak menjadi permasalahan untuk dia berpakaian dengan kemah. Dan kepada perempuan-perempuan yang kematian suami, dia perlu kepada untuk dia berkabung berihdad selama 4 bulan 10 hari. Dia kena berkabung, tak boleh pakai pakaian yang merelip-merelip, yang warna terang-terang, yang dia pakai wangi-wangian yang boleh menarik perhatian orang lelaki bila dia pakai pakaian sedemikian. Jadi kepada perempuan-perempuan yang mana duduk dalam tempoh iddah, dia ada adab dia yang tertentulah yang kena patuh, yang Islam menggaris pandukan kepada orang-orang perempuan. Yang pertama sekali, bila dia duduk dalam keadaan iddah, bila dia duduk dalam keadaan tengah tempoh menunggu, dia tak boleh, yang pertama tak boleh terima pinangan orang. Ada beza pula. Maksudnya daripada segi perempuan yang ditolak secara tolak raj'i, dia tak boleh langsung terima pinangan orang, sama ada secara soreh ataupun secara kias. Maksudnya tak ada lah, ada di antara lelaki ni segi kok-kok lah, dia kata aku berasa teringin sungguh nak petik bunga di laman. Itu secara kias. Sedangkan dia duduk dalam keadaan iddah tolak raj'i. Secara kias ke, secara soreh, secara jelas lagi tak boleh. Itu tak boleh. Maka itu bagi perempuan-perempuan yang mana mereka duduk dalam talak raj'i. Adapun perempuan-perempuan yang kematian suami, yang mereka itu kena iddah, kena tempoh menunggu mereka adalah 4 bulan 10 hari.
bagi laki-laki yang sebelum ni ada perasaan dekat dia. Tiba-tiba tengok lah dia kahwin dengan orang lain dah. Kemudian matinya suami. Dia ada perasaan dia, aku ada can ni, aku punya tunggu lama, kan? Tak kahwin-kahwin aku, tiba-tiba mati suami dia. Maka yang si laki ni, yang minat dia sebelum ni, dia boleh untuk secara kinayah, secara kias saja. Maksudnya dia bolehlah sebut dekat perempuan tu dalam tempoh iddah dia, dia kata aku ni dah tunggu tempoh lama dah untuk petik bunga di taman. Dia secara kias. Secara soreh, sama ada kematian suami ataupun secara talak rajai, secara dipisahkan secara talak rajai, kedua-duanya tidak boleh untuk dijelaskan untuk membuat pinangan kepada perempuan tersebut. Tadi disebut pasal bila dikira permulaannya, Ustaz. Baik. Daripada mati ke ataupun bagaimana, Ustaz? Baik, permulaan iddah bagi seseorang perempuan yang mana kematian suami dia bermula setelah mana suaminya meninggal dunia. Maka itulah permulaan bagi tempoh iddah bagi perempuan yang kematian suami tersebut. Maknanya mula je kematian tu dia dah kena start dah. Betul. Dikira tempoh iddah tersebut, Ustaz, ya. Okey, baik. Sahabat kita Nur Ashikin, Ustaz, dia ada soalan. Bolehkah seorang wanita yang masih dalam tempoh iddah keluar bekerja dan bergurau senda dengan rakan-rakannya di tempat kerja, tak kira lelaki ataupun perempuan, tanpa menghiraukan batas-batas pergaulan, seolah-olah seperti dia tidak berada dalam keadaan iddah? Ini kerana dia tak nak orang lain tahu yang dia masih dalam keadaan iddah, kerana takut dengan kata-kata negatif daripada mulut orang lain kepadanya, Ustaz. Baik, persoalan daripada sahabat kita Nur Ashikin berkaitan dengan bagi seseorang perempuan yang dalam tempoh iddah, tak kiralah dalam tempoh iddah itu sama ada iddah kematian suami, sama ada iddah talak rajai, sama ada iddah talak bain dan sebagainya. Berkaitan dengan perempuan ni, sebelum daripada dia dipisahkan ke ataupun daripada kematian suami, dia ni memang perempuan yang jenis bekerja. Jadi adakah disebabkan kematian suami, adakah disebabkan dengan ditolak secara talak rajai, tidak membenarkan dia untuk bekerja, tidak membenarkan untuk dia buat rutin seharian dia? Maka kita menjawab, untuk perempuan-perempuan yang berada di dalam iddah tidak menjadi permasalahan. Dia boleh pergi kerja macam biasa, macam mana rutin harian dia. Cuma kena jaga-jaga bagi perempuan-perempuan yang dipisahkan oleh suami secara talak rajai. Kena jaga-jaga, mau tak mau kalau dia nak pergi ke mana-mana yang tempat itu bukan rutin harian dia, dia mesti kena minta izin suami dia juga, walaupun dia sudah dipisahkan oleh suami secara talak rajai. Masih kena minta izin. Masih kena minta izin. Tapi kalau jenis dia ni orang yang jenis bekerja setiap hari memang rutin dia yang macam tu, tak perlulah minta izin. Tapi kalau kata kepada tempat-tempat yang dia tak pernah pergi, yang jarang-jarang dia pergi, dia mesti kena minta izin walaupun dia sudah dipisahkan oleh suami secara talak rajai. Jangan kita dok faham kata lepas aku dah pisahkan ni aku dah bebas 100%. Aku nak buat ikut suka aku. Huri, dia tak minta izin suami. Maka perempuan tu dia boleh jatuh di dalam dosa. Dan kepada perempuan-perempuan yang mana dia dipisahkan oleh suami, persoalannya berkaitan dengan bila dia pergi tempat kerja, adakah boleh untuk dia bergaul bebas tanpa batas dengan lelaki? Yang ni kita menjawab persoalan. Kalau kata dia dalam iddah ke, dia dalam bukan iddah ke, dia duduk dalam situasi apa pun, ketika mana yang berlainan jantina, maka kena jaga batas pergaulan lah. Waktu mana pun. Sebab Islam menggaris pandukan dia ada batas-batas, dia tak boleh main ikut dan bertampak sana sini. Sebab dia kata nak elakkan daripada orang tahu kata dia tengah iddah, dia pergi tampak macam biasa. Sedangkan kalau kata dia duduk dalam bukan iddah pun memang tak boleh pun macam tu. Kena jaga batas-batas di antara lelaki dan perempuan kerana takut melanggar kepada hukum syarak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni elok kita tampak je, Ustaz. Okey, Ustaz, maknanya dalam kehidupan seharian kita ni, kalau kita bekerja, maknanya lepas kerja tu cepat-cepat baliklah, Ustaz. Betul. Maknanya ini satu batas yang perlu kita jaga, supaya apa? Supaya kita dapat menjaga adab-adab dalam iddah tu. Ustaz, banyak lagi yang akan kita kupaskan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, ajak suami, ajak isteri duduk sama-sama depan kaca TV, tonton Kita Tanyalah Ustaz. Berehat seketika.
Alhamdulillah, kembali yang tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, kita nak cerita tentang sensitiviti iddah ni Ustaz. Bila mana seorang wanita ini yang dulunya ada hero di kanan, maknanya ada bahu yang dia nak tumpang ni Ustaz. Kalau tidur pun dengan suami, berjalan dengan suami. Tapi dia diuji dengan, boleh jadi dengan kematian suami ataupun berpisahnya dengan suami ini. Namun begitu Ustaz, kita melihatkan tentang iddah ni yang kita faham, tak boleh keluar rumah, tak boleh buat kerja, tak boleh itu, tak boleh ini dan sebagainya. Jadi kita terlampau sempit pemikiran kita. Dan ada satu keadaan ni Ustaz, satu soalan lah mungkin saya nak tanya kepada Ustaz. Ada pasangan suami isteri ni, umurnya sekitar 60 macam tu. Yang mak dan ayah ni duduk berpasangan. Lepas tu ayah meninggal dunia. Jadi tinggallah mak seorang-seorang kat kampung tu kan. Jadi kita ni anak-anak duduk di KL, mak ayah duduk di Kot Diang kan. Jadi kita pun kata kalau kita nak balik kampung kita kerja. Jadi kita nak ambil mak kita ni duduk dengan kita di Kuala Lumpur ni Ustaz. Jadi dalam keadaan seperti itu. Tapi mak dia ni dalam keadaan iddah kan Ustaz kan. Jadi boleh tak kita nak buat macam tu? Fadhal Ustaz. Baik, bagi situasi yang ditanya oleh sahabat saya lah, iaitu dari Aiman, berkaitan dengan sepasang suami isteri yang tinggal bersama, kemudian Allah takdirkan suami meninggal dahulu, yang mereka ni duduk dua orang je bersama, anak-anak semua raja luar negeri, tak boleh nak jaga mak dan ayah dan sebagainya. Kemudian Allah tarik nyawa, Allah ambil nyawa si suami dan tinggallah mak seorang. Yang si anak ni dia berasa unsing, aku nak buat macam mana ni, aku ada raja banyak di Kuala Lumpur, nak buat raja di negeri-negeri luar, adakah dibolehkan untuk aku ambil mak aku jaga di tempat aku? Takut-takut nanti dia duduk seorang, dia kemurungan, duduk teringat akan suami dia, lama duduk kan, tiba-tiba suami dah tak ada. Jadi macam mana untuk situasi yang demikian, maka tidak dibolehkan untuk anak-anak ambil mak untuk tinggal di rumahnya, kerana adalah disebabkan si mak tu dia kena berkabung ataupun dia kena beriddah di dalam rumah yang mereka pernah tinggal sebumbung dengan si suami selama 4 bulan 10 hari. Jadi macam mana Ustaz, kami nak ambil ataupun kami tak ambil mak kami, nanti takut mak kami duduk dalam kemurungan. Dia ada banyak macam-macam jenis yang kita boleh buat untuk kita nak bagi mak tu dijaga rapi ataupun mak tu tak kemurungan. Kita boleh untuk upah orang untuk jaga dia, sedangkan kita tak boleh nak bawa dia ke rumah kita, kita boleh upah orang. Upah orang untuk jaga dia. Alah Ustaz, saya ni jenis orang yang tak berkemampuan, nak upah orang kena banyak beribu-ribu nak jaga dia, macam mana Ustaz? Dan kalau dia duduk dalam keadaan seorang, dia ni tak boleh buat kerja apa langsung, dia sakit, maka kalau dia tak boleh buat kerja apa langsung, dia ni duduk dalam keadaan yang sakit, kalau dia berjalan boleh jatuh dan sebagainya, itu barulah boleh diberi pelepasan untuk dia bawa balik untuk mak dia duduk tinggal dengan dia. Tapi kalau mak ni jenis orang yang larat, cuma yang anak dia menjadi kerisauan, dia kata takut mak murung, duk teringat ayah dan sebagainya, maka tidak dibenarkan untuk dia ambil mak untuk tinggal bersama dengan dia. Kena ingat, bagi perempuan-perempuan yang kematian suami, dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari di rumahnya. Jadi jangan pula ada di antara kita yang salah faham. Bila sebut berkaitan dengan iddah kematian suami 4 bulan 10 hari, mereka sempitkan pemikiran. Mereka kata tak boleh keluar dan sebagainya. Sehingga kan kalau kata dia nak pergi menyembang dengan jiran-jiran rumah dia, sampai orang boleh mengumpat dan sebagainya. Dia kata tu tengok tu, baru mati suami dah keluar dah rumah, pergi menyembang dan sebagainya. Yang dikatakan tidak boleh untuk perempuan tersebut keluar daripada rumah ialah yang disebutkan dengan mabit, iaitu dia bermalam di tempat yang lain, bukan kebiasaan rumah dia. Maksudnya bukan kebiasaan rumah yang ditinggal bersama dengan suami. Adapun kalau dia nak pergi sembang dengan jiran dan sebagainya dalam berpakaian yang biasa-biasa lah. Selalunya mak-mak ni kalau dia pergi sembang dengan jiran-jiran, dia tak adalah pakai cantik-cantik, dia pakai kain batik, pakai macam mana duduk dalam rumah. Bila dia duduk dalam keadaan yang beriddah 4 bulan 10 hari, kita beritahu dah tadi, larangan dia tak boleh berhias, tak boleh pakai pakaian cantik, tak boleh untuk berpakai pakaian yang wangi-wangian dan sebagainya. Tapi dalam keadaan mak kita yang keluar rumah tadi, dia pakai tak wangi-wangi? Dia tak pakai. Dia pakai pun pakaian lusuh-lusuh, pakai kain batik saja. Dia pergi menyembang pun dengan kawan dia. Adakah dia tidur di rumah jiran dia dan sebagainya? Tak. Dia cuma keluar sebentar. Maka itu dibenarkan oleh syarak. Dalam mazhab Imam Syafi'i membenarkan untuk yang si mak ni, yang kematian suami, untuk dia pergi keluar sebentar
pergi sembang, pergi berborak dengan kawan-kawan ataupun jiran, tidak menjadi permasalahan. Jangan kita sempitkan dengan pemikiran yang sempit. Okey Ustaz, tapi ni zaman sekarang ni kita nak sebut pasal media sosial ni sikit Ustaz. Ya, sebab kita ni biasalah influencer ataupun pengaruh lah kita sebut Dan biasa kita berniaga kadang-kadang melalui talian di media sosial dan sebagainya. Jadi sahabat kita ni Nurjannah Firdaus, soalannya apakah beza antara iddah cerai hidup dan iddah cerai mati, serta bagaimanakah rutin harian dari segi adab yang perlu dilakukan oleh seorang wanita dalam tempoh iddah tersebut. Dan soalan kedua, apakah hukum jika seorang wanita itu mengumumkan yang dia sedang berada dalam tempoh iddah, sama ada di media sosial wa imma masyarakat sekelilingnya? Silakan Ustaz. Okey, baik. Persoalan daripada sahabat kita iaitu Nurjannah Firdaus berkaitan dengan apakah perbezaan di antara cerai hidup dan cerai mati. Perbezaannya daripada tempoh iddah tu sendirilah. Daripada tempoh iddah tu sendiri, bagi perempuan yang cerai mati, dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Adapun bagi perempuan yang kena cerai secara hidup, secara talak raja'i, maka dia punya iddah adalah sama ada 3 kali suci ataupun 3 bulan. Maka bagi perempuan-perempuan yang duduk dalam iddah, dia ada adat dia tertentu, dia tak boleh nak langgar ikut dan. Yang pertama, macam kita bagi tahu, yang pertama dia tak boleh nak terima pinangan orang. Dia tak boleh nak terima pinangan orang. Dan yang kedua, dalam tempoh iddah tersebut, dia tak boleh untuk dia berkahwin. Kalau berlaku perkahwinan, sebab ada persoalan yang orang tanya, Ustaz, mak saya ni duduk seorang. Jadi bila duduk seorang, ayah saya dah meninggal dah. Kami takut mak kami ni dalam kemurungan. Boleh tak kami nak bagi mak kami tunang dalam tempoh dia iddah 4 bulan 10 hari tu? Sampai tara tu. Maka tidak dibenarkan oleh Islam untuk si mak yang kematian suami ni ada apa-apa pertalian daripada segi dia berkahwin ke, ada akad nikah dan sebagainya. Kalau kata dia berkahwin dalam tempoh iddah, maka perkahwinan itu tidak sah dan perlu dipisahkan. Dan dalam keadaan perempuan yang mana mereka itu dalam tempoh iddah, maka dia kena duduk di tempat tinggal yang mana tempat tinggal itu merupakan salah satu benda kewajipan, salah satu nafkah kewajipan oleh suami untuk sediakan tempat tinggal kepada perempuan-perempuan yang di dalam iddah. Dia kena sediakan tempat tinggal ataupun kena sediakan perbelanjaan harian kepada isteri-isteri yang berada dalam iddah. Dia tak boleh selepas daripada dia bergaduh dengan isteri, dia kata hampir keluar daripada rumah aku, tak boleh duduk di rumah aku. Sedangkan ianya merupakan kewajipan kepada suami untuk tanggung dia, untuk sediakan tempat tinggal yang rumah yang dia duduk sebumbung sebelum ni tu, rumah itulah kena bagi kepada isteri untuk dia duduk dan untuk dia menginap sepanjang dia duduk dalam tempoh iddah. Baik, bagi perempuan yang mana mereka itu duduk dalam keadaan iddah, dia nak umumkan di media sosial, nak bagi tahu kepada orang ramai kata dia berada dalam iddah. Tak menjadi permasalahan dia kalau kata dia nak bagi tahu kata dia sedang dalam iddah. Cumanya yang menjadi masalah, kalau kata dia umum dalam media sosial dan sebagainya, kata dia duduk dalam tempoh iddah, tiba-tiba lagi ada orang mai tanya, hang bersepah dengan suami hang, ada masalah apa? Yang tu kena jaga. Kadang-kadang dia terlebih nak bercerita, membuka ruang, dia membuka aib. Kadang-kadang sampai cerita pasal suami dia, dia kata aku tak ada sefahaman dengan suami aku. Jadi kawan ni pun tak jolok tanya, hang tak sefahaman sebab apa? Yalah dia kahwin dengan aku sampai bertahun-tahun, nampak elok tapi tak bagi nafkah. Dia buka. Bila dia start buka tentang pasangan dia, tentang suami dia, maka menimbulkan persepsi yang tak baik daripada orang. Orang boleh timbulkan bermacam-macam persepsi yang tak baik kepada pasangan suami isteri ni. Kalau boleh, bila dia war-warkan, dia bagi tahu dekat orang ramai kata dia berada dalam iddah. Kalau orang ramai tanya lebih-lebih, dia kata mungkin ini aku dengan dia tak ada jodoh. Itu mungkin kami tak bersama. Sampai dekat tu je. Jangan cerita lebih-lebih berkaitan dengan masalah rumah tangga kita kepada orang ramai. Kerana orang ramai itu dia tak tahu pun permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga kita. Dan kena ingat bagi perempuan-perempuan yang mana mereka itu ataupun si suamilah yang membuka aib akan masalah keluarga mereka sendiri, mereka lah antara orang yang menyumbang kepada melakukan dosa. Mereka tu sendiri yang buka. Jadi bila mereka buka, orang lain pakat mengumpat, bergosip, cerita sana sini, menyebabkan orang
tengah duk buat dosa, duk pakat duk bersebab benda-benda yang tak baiklah berkaitan dengan rumah tangga dia. Mungkin disebabkan kesalahan yang sedikit itu, betul. Ustaz, habis kita dah tak pandang dah segala kebaikan dia selama ni, Ustaz. Tapi kalau kita cerita kebaikan dia, okey Ustaz, tak ada masalah. Suami yang bertanggungjawab dan sebagainya, betul. Semua kan. Baik Ustaz, tapi ialah di antara momen yang kita rasa macam agak terkilan sikit bila mana kita tak dapat nak mengiringi suami itu ke tapak perkuburan, Ustaz. Ya, sebab tu sahabat kita ni Afizah Ngah ni ada satu soalan, Ustaz. Ustaz, soalan saya, boleh tak seorang isteri yang kematian suami pergi menziarahi kubur atau menghadiri tahlil jiran semasa dalam iddah ni, Ustaz? Baik, kita meraihkan soalan daripada sahabat kita iaitu Afizah Ngah berkaitan dengan adakah dibolehkan kepada isteri-isteri yang kematian suami untuk dia pergi hadir pengebumian jenazah suami dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi permasalahan sekiranya dia nak mengiringi jenazah suami dia ke perkuburan. Itu bagi mazhab Imam Syafi'i, kita bagi tahu. Sebab kita ni Malaysia memang kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i secara keseluruhan. Jadi untuk mazhab Imam Syafi'i membenarkan untuk perempuan-perempuan yang kematian suami untuk dia pergi ke perkuburan. Cumanya dia perlu jaga adab-adab lah. Dia tak boleh untuk berpakaian yang tak senonoh dan sebagainya. Kalau dia tahu kata dia dengan dia duk pi kubur tu, dengan dia pi ziarah perkuburan tu boleh menimbulkan fitnah, boleh menimbulkan kata-kata daripada orang, maka dia perlu elakkanlah. Dia perlu elakkan. Dan kalau kata perempuan-perempuan yang kematian suami, kita bagi tahu dah tadi. Dia tanya, boleh ke tak untuk dia pergi majlis tahlil dan sebagainya? Kita bagi tahu untuk dia pergi ke mana-mana tempat, sama ada bersembang dengan jiran ke untuk pergi majlis tahlil, selagi mana dia tak bermalam di tempat tersebut, tidak menjadi permasalahan lah bagi perempuan-perempuan yang kematian suami. Cuma dia kena jaga adab diri dia, tak boleh nak pakai pakaian yang terang-terang, tak boleh nak pakai wangi-wangian, tak boleh nak pakai mah dan sebagainya, perhiasan dalam diri dia tak boleh. Dia kena tinggalkan benda tersebut. Kerana perkara itulah boleh menyumbang kepada tarikan kepada lelaki-lelaki nak minat kepada dia. Dia kena jaga-jagalah daripada adab-adab yang telah digaris pandukan oleh Islam. Macam yalah, kita nak perincikan pasal tahlil tu sikit, Ustaz. Kita kematian suami, boleh tak kita nak buat tahlil untuk suami tu dan ajak orang datang rumah makan, tapi kita dalam tempoh iddah ni, Ustaz? Baik, bagi perempuan-perempuan lah yang kematian suami, dia merasakan kata bila suami dia dah meninggal, dia nak buatlah amal baik ataupun jariah kepada suami dia sendirilah. Dia kata nak buat tahlil dan panggil orang mai ke rumah dia. Tak jadi permasalahan untuk dia bawa orang mai ataupun panggil orang ramai untuk mengadakan tahlil di rumah dia. Macam kita bagi tahu tadilah, yang penting dia kena jaga adab-adab dia, tak boleh nak berhias dan sebagainya. Kalau bolehlah ada anak-anak yang boleh menguruskan majlis tahlil tu. Maksudnya dialah, anak-anak ni lah yang bertanggungjawab di tempah makanan, yang bertanggungjawab di panggil orang ramai untuk main buat majlis tahlil, tak menjadi permasalahan. Kerana dalam majlis tahlil ni kita buat bacaan Yasin, kita buat bacaan, kita menyebut la ilaha illallah tu. Dengan kita menyebut ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikir-zikir tu dengan niat apa? Dengan niat pahala-pahala yang kita buat tu kita sedekahkanlah kepada yang si mati yang baru meninggal dunia tadi ni. Ini satu perkara yang perlu kita ambil cakna, Ustaz, sebab keprihatinan orang Malaysia ni begitu. Bila berlaku kematian ni, dia melakukan tahlil. Sebenarnya tahlil ni dia menyebutkan kataan la ilaha illallah dan bagi orang makan, dan mungkin disebabkan tahlil itu dapat meredakan orang kata kesedihan tuan rumah tadi, Ustaz. Baik, kita nak perincikan lagi selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita nak bincang tentang sensitiviti iddah itu sendiri. Yang mana Allah SWT menetapkan iddah ni supaya seorang itu kembali kepada Tuhannya, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Nak bagi tahu kepada kita bahawa apa yang Allah berikan kepada kita, isteri, suami,
anak-anak, ini semua adalah pinjaman semata-mata. Betul. Yang kekal hanyalah Allah SWT. Baik Ustaz. Ada satu soalan menarik ni Ustaz daripada sahabat kita. Dia tanya, apakah hukumnya apabila netizen menggosipkan artis wanita yang sedang iddah ni dengan lelaki lain? Ni netizen lah ni Ustaz. Fadal. Baik, persoalan daripada sahabat saya iaitu Da'i Aiman lah, berkaitan dengan apa hukumnya bagi netizen-netizen ataupun masyarakat yang di luar sana lah, yang duk bergosip, mengumpat ataupun duk kenen-kenen yang perempuan tengah dalam keadaan iddah tu dengan lelaki lain. Baik, kita sebut berkaitan dengan mengumpat, ghibah dan sebagainya ni, tak kira lah dia duduk dalam keadaan iddah ke, perempuan tu duduk dalam keadaan iddah ke ataupun tak iddah, dia dalam bab mengumpat ni, yang dikatakan di dalam bahasa Arabnya ialah ghibah, ianya adalah merupakan dosa lah, dosa besar. Jadi orang-orang yang duk kenen, orang-orang yang duk mengumpat, duk bergosip berkaitan dengan perempuan yang tengah iddah dengan lelaki lain ni, dia mempunyai sifat ataupun perangai yang tak baik lah, yang dia perlu elakkan. Kerana waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabat, Rasulullah tanya, "Atadaruna mal ghibah?" Adakah kalian tahu apakah yang dimaksudkan dengan ghibah? Yang dimaksudkan dengan mengumpat, yang dimaksudkan dengan bergosip dan sebagainya. Maka katanya para sahabat, qila Allah wa rasuluhu a'lam. Katanya para sahabat, Allah dan para rasul itu lebih mengetahui. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka ma akhaka bima yakrah." Kamu sebut tentang diri kawan kamu sedangkan dia tak suka apa yang kamu sebut. Itu yang dikatakan ghibah. Contoh kita sebut, dan para sahabat pun tanya kepada Rasulullah, sedangkan kalau kata kami sebut tentang diri dia dan benda tu memang berlaku betul pun dekat diri dia, maka Rasulullah pun sebut kepada para sahabat, kalau betul pun ia terjadi kepada yang kamu sebut itu, ianya dikatakan sebagai ghibah, iaitu mengumpat, bergosip dan sebagainya. Dan kalau kata tak betul, kita duk pergi cerita dekat orang, dia ni kaki pengkak ke, ataupun dia ni badan busuk, sedangkan tak berlaku pun dekat kawan tu, kita duk pergi cerita canan dekat orang lain berkaitan dengan diri dia, maka katanya Rasulullah itu sudah jatuh dalam dosa buhtan, iaitu kita sebut tentang diri orang lain sedangkan tak berlaku pun benda tersebut dekat dirinya. Maka itu daripada segi istilah lah yang kita kena ketahui, iaitu yang berkaitan dengan ghibah, yang berkaitan dengan gosip dan sebagainya. Dan kepada orang-orang yang suka duk gosip ni, tak kiralah perempuan tu duduk dalam iddah ke ataupun duduk bukan iddah, maka dosa gosip ni adalah dosa besar, tak boleh. Sebab orang yang menyebut tentang diri orang lain sedangkan benda tu betul, pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Waktu ketika Sayyidatina Aisyah duduk bersama dengan Rasulullah, ada seorang perempuan berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, membincangkan urusan masing-masing lah, dan selepas selesai daripada urusan tersebut, maka Sayyidatina Aisyah dia mengarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengisyaratkan kepada Rasulullah buat tunjuk tangan, maksudnya mengisyaratkan kata perempuan tu dia punya fizikal badan dia berada dalam keadaan yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya kamu itu telah ghibah kepada dia. Sebab ghibah ni kadang-kadang dia boleh berlaku dengan percakapan kita duk sebut dekat orang, bergosip dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga dia boleh berlaku dengan gerak geri kita. Kadang-kadang kita tak sebut pun, kita cuma mengisyaratkan tangan, itu juga termasuk dalam ghibah. Ianya merupakan dosa besar, kerana kalau kata orang yang kita duk sebut tentang diri dia walaupun benda tu berlaku betul, contoh kita kata, mak tu badan dia berbusuk, memang badan dia busuk, tapi kalau kata dia dengar kata apa kita cerita dekat orang dan dia rasa tak suka, dia rasa benci dengan apa yang kita sampaikan dekat orang, itulah termasuk dalam dosa ghibah, dosa kita mengumpat dan sebagainya. Maka perlu jauhilah daripada kita duk kenen-kenen, daripada kita duk bergosip orang ramai dan sebagainya. Oh, maknanya bukan kata pasal iddah aja betul. Selain daripada iddah pun memang tak boleh dah nak ngata kat orang ni kan. Maklumlah Ustaz Azam kan dia kata pula ada ustazah yang kedua ke? Tak ada. Tuan-tuan tak baik lah. Kita jaga mulut kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kehidupan kita. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook Ustaz ada soalan bersama dengan Syahiralia Muhammad. Iddah adalah satu kewajipan dalam Islam. Namun ramai yang tersalah tafsir maksud iddah
hingga menganggap iddah adalah sesuatu yang menzalimi golongan wanita. Bagaimana yang dikatakan iddah adalah tempoh bertenang bagi memulihkan semula hubungan suami isteri. Yang kedua, bagi yang bercerai hidup, adakah wanita tersebut masih boleh keluar dari rumah? Perlukah mendapat keizinan daripada bekas suami? Dan dalam tempoh iddah, adakah suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya kerana ada yang memberi alasan perlu mencari kerja selepas diceraikan? Baik, kita meraihkan soalan daripada sahabat kita, itu Syahirala Muhammad, berkaitan dengan dia kata iddah itu merupakan kewajipan dalam Islam. Baik, namun kenapa iddah itu hanya berlaku kepada perempuan saja? Kenapa tak berlaku kepada lelaki? Adakah Islam itu menzalimi kepada perempuan sehingga kan menetapkan, kalau kata berkaitan dengan Islam ni banyak yang perempuan tak boleh, menzalimilah kepada perempuan tu? Maka kita perlu ketahui, bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu perkara, salah satunya ialah berkaitan dengan iddah, mesti ada hikmah yang tersembunyi, iaitu bagi perempuan-perempuan yang kematian suami, dia ada iddah dia ada hari-hari tempoh menunggu dia. Bagi perempuan-perempuan yang dipisahkan suami, dia ada hari-hari menunggu dia. Ini adalah kerana salah satu hikmahnya adalah untuk memastikan rahim perempuan tadi ni, rahim isteri yang dipisahkan suami ke ataupun rahim isteri yang kematian suami ke, untuk kita pastikan daripada rahimnya kosong daripada adanya zuriat. Cuba bayang kalau kata dia tak mengamalkan tempoh iddah, dia kata ikut suka aku lah, aku tak mau mengamalkan ajaran Islam, dia pergi kahwin lain semula dalam tempoh iddah tu, maka berlaku pencampuran di antara dua benih. Nanti ni kalau dia dapat anak, nak nisbahkan anak tu kepada anak siapa? Sebab tu Islam menggaris pandukan mesti kena berada di dalam iddah. Tempoh iddah adalah untuk memastikan rahimnya kosong daripada apa-apa zuriat, agar nanti ni bila dia kahwin, taulah kata zuriat yang bila dia lahirkan anak itu adalah anak kepada suami kedua. Dan kepada isteri-isteri yang mana mereka itu diceraikan suami secara talak raj'i, adakah dibenarkan untuk dia pergi bekerja dan sebagainya? Maka tidak menjadi permasalahan kalau kata memang itu adalah sebagai rutin harian dia. Dan perlukah kepada suami yang dipisahkan suami, isteri yang dipisahkan suami secara talak raj'i untuk minta izin kepada suaminya? Dan kita katakan itu merupakan wajib kepada isteri-isteri yang dipisahkan suami secara talak raj'i, perlu minta izin walaupun sudah dipisahkan. Dia perlu minta izin, dia perlu bagi tahu kat suami dia, kata bang, nak pergi ke satu tempat yang mana tempat tu bukan menjadi salah satu rutin harian dia. Adapun kalau dia nak pergi kerja yang memang rutin harian dia, tak perlulah nak minta izin, takkan nak setiap hari nak minta izin. Bagi isteri-isteri pun yang ketika mana mereka melalui hubungan bersama dengan suami ni, waktu mereka bekerja dan sebagainya, selalunya suami dia dah faham tempoh sekian-sekian isteri dah keluar, dia isteri dan sebagainya. Cuma ada isteri-isteri yang bagus ni, setiap kali untuk dia pergi keluar, dia akan salam dengan suami dia. Itu tanda dia minta izin lah kepada suami dia untuk dia keluar daripada rumah untuk dia melakukan pekerjaan yang mana merupakan rutin seharian dia. Tapi kalau yang suri rumah Ustaz, dulu ialah dia tak bekerja, tapi bila dah bercerai ni, jadi dia fikir, nanti habis iddah, nanti aku nak makan macam mana ni. Jadi dia pun nak mencari pekerjaan dalam tempoh iddah tu Ustaz. Boleh ke nak cari kerja dalam tempoh iddah ni? Baik, kepada isteri-isteri yang mana mereka itu dipisahkan suami, jadi bila perempuan ni dia dalam keadaan mereka ni suka overthinking, fikir lebih. Dia kata ni, nanti ni kalau aku habis iddah ni, macam mana aku punya kehidupan, macam mana aku nak teruskan kehidupan. Sebelum masa dalam iddah tak ada masalah lah, suami boleh tanggung ni, boleh tanggung tempat tinggal pun aku boleh dapat lagi daripada dia, makan minum pun aku boleh lagi dapat daripada dia. Maka boleh ke tak untuk aku bekerja, maksudnya untuk aku cari start daripada mula lah, untuk aku bina hidup baru, agar nanti ni bila tak ada suami aku tak bergantung dah kepada dia. Tidak menjadi permasalahan untuk perempuan yang mana mereka itu dipisahkan suami secara talak raj'i untuk dia pergi kerja. Namun kena jagalah batas-batas, daripada untuk dia bergaul bebas dengan mana-mana lelaki, kena jagalah. Kadang-kadang ni isteri-isteri yang mana mereka dipisahkan suami, dalam tempoh iddah tu dia tak jaga batas. Ada adat dalam Islam dia tak jaga, dia langgar ikut dan. Dia duk rasa kata aku ni dipisahkan suami, aku bebas ikut suka aku lah, aku nak buat apa pun. Dia boleh duk bergelak tampak dengan laki-laki lain sedangkan dia berada dalam iddah. Dan kadang-kadang bila orang yang
dia tahu kata perempuan ni berada dalam iddah, masa tu pula dia nak pergi cucuk, masa tu pula dia nak pergi menggatai dengan perempuan ni, nak bagi perempuan tu syok dengan dia, sedangkan itu adalah larangan daripada Islam. Kadang-kadang kawan Ustaz, kau ni 40 tapi nampak lawa lagi. Ish, ini kalau ni balik nampak macam anak dara. Member-member Ustaz, kawan-kawan dia duduk cucuk-cucuk. Okey, kita sebut pasal tanggungjawab tadi Ustaz Maknanya suami ni masih lagi bertanggungjawab untuk memastikan nafkah dan sebagainya dipenuhi. Betul. Mungkin sedikit luar daripada konteks Ustaz. Adakah suami ini juga bertanggungjawab daripada sudut tanggungjawabnya sebagai seorang suami, daripada sudut macam menyuruh isteri untuk solat dan sebagainya? Adakah tanggungjawab itu juga menjadi satu kewajipan kepada suami ni walaupun dalam tempoh iddah ni Ustaz? Baik. Berkaitan dengan persoalan daripada sahabat kita iaitu Da'i Aiman, berkaitan dengan si suami ni menjadi salah satu tanggungjawab dia untuk memberi nafkah, salah satu untuk memberi tempat tinggal kepada isterilah yang telah dipisahkan oleh dia. Baik, berkaitan dengan tanggungjawab dia untuk dia suruh kepada isteri solat dan sebagainya, menjadi satu kewajipan kepada dia untuk dia suruh dalam tempoh iddah juga. Sedangkan walaupun perempuan tu masih berada di dalam yang dikatakan bila dia dipisahkan secara talak raj'i, perempuan tu di dalam situasi perempuan yang ajnabi, perempuan asing, namun menjadi satu kewajipanlah kepada suami untuk suruh dia solat, menasihati. Sebab benda tu kan menyuruh ke arah kebaikan, amar ma'ruf dan sebagainya. Maka kalau dia tahu kata dengan asbab daripada perpisahan tu isteri dah jadi lain, sembahyang pun tak mau, itu adalah menjadi kewajipan untuk dia nasihatlah kepada perempuan tadi ataupun kepada isteri dia untuk melakukan benda-benda yang wajib yang Allah perintahkan kepada dia. Ustaz, tadi Ustaz, sebenarnya saya terkejut pada awal lagi tadi Ustaz sebut pasal suami hilang tu. Betul. Macam cerita apa Ustaz? Cerita Titanic Ustaz. Cerita Titanic. Tengok dia kahwin dengan member sendiri. Bila dah bertahun-tahun tengok suami dia datang balik Ustaz. Aduh, itu tak apa, tu cerita Titanic kan. Cuma sahabat kita ni Rosdin Samah ni, soalan dia, bagaimana dengan iddah seorang isteri yang hilang suami tanpa dapat dikesan? Kalau dalam filem-filem ni mungkin dia pergi berperang ke dan sebagainya kan. Siapakah pihak yang berhak menentukan perihal iddah tersebut? Adakah batasan hukum bagi isteri tersebut masih tetap sama dengan iddah cerai talak yang lain? Fadhal Ustaz. Baik, bagi isteri-isteri yang mana mereka itu kehilangan suami, tak tahu pergi mana. Contoh kata nak pergi mengai ke, suami dia jenis orang yang suka mengai, jenis suka pergi laut, nak tangkap ikan dan sebagainya. Dalam tempoh tu tiba-tiba dalam tempoh seminggu tak balik, dalam tempoh sekian-sekian berbulan-bulan tak balik. Maka macam mana bagi situasi isteri ni, macam mana untuk tempoh menunggu dia? Maka digaris pandukan oleh Islam, maka perempuan ni perlu tunggu sampai sehingga 4 tahun tempoh menunggu dia. Dan dalam tempoh 4 tahun tu dia perlu pergi rujuk dengan pejabat agama untuk dapatkan kepastian yang mengesahkan kata memang suami dia meninggal. Selepas daripada mendapat kepastian kata suami dia meninggal dan sebagainya, maka bila diputuskan dia perlu untuk dia beriddah semula selama 4 bulan 10 hari. Ini baru start lah Ustaz? Baru start 4 bulan 10 hari. Dia kena iddah pula selepas daripada tu. Kemudian dia bolehlah untuk rujuk dengan pejabat agama sama ada untuk melakukan apa yang berkaitan dengan hukum perkahwinan itu yang berkaitan dengan fasakh, iaitu memutuskan hubungan perkahwinan dengan si suami yang telah hilang lama tadi ni. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang selepas daripada bercerai, katakan berpisah Ustaz, maknanya suami perlu memberikan tempat perlindungan, nafkah dan sebagainya. Tapi Ustaz, dalam tempoh iddah ni si suami ni pun tak tahu aku nak pergi mana ni kan. Jadi soalan pertama, siapa yang perlu keluar? Adakah suami kena keluar ke ataupun isteri kena keluar? Betul. Sedangkan rumah tu rumah suami. Kan? Dan yang kedua, boleh tak dalam tempoh iddah kami nak duduk sekali, tapi suami bilik depan, isteri bilik belakang? Macam tu boleh tak Ustaz? Baik, bagi perempuan-perempuan yang dipisahkan suami secara talak raj'i, adakah dibenarkan untuk mereka itu tinggal bersama dalam satu rumah? Kena tengok nah. Bagi perempuan-perempuan yang dipisahkan suami secara talak raj'i, untuk mereka tinggal bersama, nak jauhi daripada larangan haram, iaitu hukum haram, mesti kena ada mahram dia. Mahram bagi perempuan itulah
sama ada lelaki ataupun perempuan, untuk adik dia ke adik dia apa? ke dan sebagainya, mesti ada di dalam rumah tersebut. Kalau kata mereka itu tinggal bersama, dia dikira sebagai berkhalwat. Maksudnya berkhalwat ni bukannya yang pejabat agama duk tahan tu, yang duduk berdua-duaan. Mereka itu sebelum ni memang suami isteri, cuma mereka itu bila yang isteri itu dipisahkan, isteri itu diduduk dalam situasi perempuan yang ajnabi, perempuan yang asing. Maka nak mengelakkan daripada hukum haram, yang isteri itu kena pastikan adanya mahram dia, ada adik dia ke ataupun ada abang dia ke di dalam rumah tu, untuk anak-anak dia, Ustaz, ataupun anak-anak dia yang dah besar lah, yang boleh membezakan di antara benda yang baik dan buruk. Ataupun dia ni orang yang jenis kaya, orang yang jenis kaya yang mana mereka tu rumah dia memang banyak bilik, banyak bilik. Yang kalau kata isteri ni duduk di bilik belakang, yang suami duduk bilik depan, bila tak bertembung langsung, maka itu dibenarkan. Ataupun jenis rumah bertingkat-tingkat, yang si suami duduk tingkat 3, yang isteri duduk tingkat pertama, itu tak menjadi permasalahan untuk tinggal bersama. Sebab kita takut, sebab bila berada dalam keadaan ataupun situasi isteri yang ditalak secara talak raj'i ni, dia duduk dalam situasi yang perempuan ajnabi. Bila adanya mahram, kalau bertembung juga, dia jatuh kepada hukum makruh. Sebab kita ni bila lelaki yang tiada kaitan dengan perempuan, kalau kita tengok dia lebih-lebih, kita tengok sampai ada perasaan dekat dia, dia boleh menimbulkan kepada makruh dan kadang-kadang boleh membawa kepada haram. Jadi kita takutlah kepada pertembungan tu boleh menjerumuskan jatuh kepada hukum makruh. Tapi siapa kena keluar? Yang kena keluar tu si suami. Dia kena fikirlah bagi diri dia. Sebab dia wajib sediakan tempat tinggal. Laki tak laki apa. tak ada masalah. Dia duduk dalam kemah aja, kan? Ya, betul. Okey, baik, Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rileks. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang, siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam bilik ayam. So tuan-tuan, please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh, tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti-slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 2-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap, dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa klipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang lah ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 e-book dan 100 video
khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tak apa, cara aci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madakcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center, Madak. Alhamdulillah, kalau kita tengok perkembangan di Madat ni Ustaz menjadi satu tempat tumpuan orang ramai ketika mana pergi ke Kedah ni nak kena singgah kat Madat. Jadi kita nak dengar sikit daripada Al-Fadhil Ustaz, apakah di antara fasiliti yang sedang dinaik taraf untuk memberi keselesaan kepada semua pengunjung ni Ustaz. Fadhal. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni Madat tengah berusaha untuk jadikan Madat itu sebagai salah satu pusat komuniti Islam lah, yang macam-macam ada di situ, sebab kita nak raikan pelbagai jenis golongan masyarakat, sama ada muda ataupun tua dan sebagainya. Jadi kita cuba usahakan untuk naikkan fasiliti-fasiliti yang melibatkan semua lapisan umur masyarakat. Seperti mana yang tengah ada sekarang, iaitu rumah kucing, rumah kuda dan sebagainya. Dulu ni kita buat rumah kucing adalah untuk kita menyelamatkan kucing-kucing jalanan yang mereka tu berada dalam keadaan yang sakit, keadaan yang luka di badan dan sebagainya. Namun bila kita dah buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki, malah menjadi bagi saya lah terkejut. Bila kita buat rumah kucing ni, ia merupakan salah satu benda yang boleh diguna pakai kepada golongan-golongan yang kurang upaya. Orang kurang upaya, memang setiap bulan mereka ada program aktiviti dengan mereka kena main dengan kucing, mereka kena main dengan kuda dan sebagainya. Itu menjadi salah satu benda yang baiklah kepada mereka. Dan di Madat juga kita sedang usahalah untuk buat bermacam-macam program yang kita sediakan kepada lapisan masyarakat yang bermacam-macam lah. Macam hari ini saja, hari ini kita akan ada program ceramah pada jam 10 pagi lagi. Bersama dengan syekh yang kita jemputlah daripada negara luar untuk memberikan tausiah ataupun memberikan nasihat kepada kita semualah, jemput kepada semua untuk sama-sama kita hadir memeriahkan program ataupun memeriahkan ceramah tersebut. Dan pada kebesokan harinya, memang setiap minggu kita mengadakan ceramah mingguan pada hari Sabtu. Banyak ni rombongan-rombongan yang mai berbiji-biji bah, berbelas-belas biji bah yang mereka itu mai untuk mereka mai ziarah Madat satu. Kemudian mereka ikut pengajian-pengajian yang kita sediakan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, besok ni insya-Allah kita akan ada perkongsian bersama dengan seorang ustaz yang mahir dalam kemahiran perubatan Islam. Akan ceritakan berkenaan dengan alam-alam mistik lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kaedah untuk kita mengelakkan daripada kita terkena sihir, santau dan sebagainya. Dan kita akan adakan pada hari Ahad, iaitu rawatan Islam secara terbuka yang kita buka selama sebanyak 50 slot kepada orang ramai lah. Yang tu kita baru buka link, saya rasa dah penuh dah tu. Sebab orang Malaysia ni memang tak terlepas daripada benda-benda santau ataupun benda-benda sihir. Orang mudah nak dengki. Banyak yang berlaku ni kepada orang masyarakat kita lah, orang Melayu yang tak puas hati, hasad dengki dan sebagainya. Jadi macam mana kita ni orang ramai ni Ustaz nak berinfak untuk sama-sama menyokong Madat ni dalam pembinaan Madat ni Ustaz? Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajaklah untuk sama-sama untuk bagi yang berkemampuan untuk kita sama-sama berinfak sebanyak mana yang kita adalah kepada Murtada Dakwah Center, agar kita dapat menjalankan pelbagai macam aktiviti yang manfaat itu dapat kepada tuan-tuan baliklah. Kemudian kita ada juga menjalankan kempen infak RM RM1 untuk pembinaan asrama tahfiz Mahat Integrasi Madat. Cuma infak RM1 je. Tengok-tengok asrama dah siap. Boleh jadi dengan infak RM1 kita tu, bila asrama dah siap, pelajar guna, mereka hafal Al-Quran, pahala kita berterusanlah dapat kepada kita. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada nak menyumbang, boleh scan QR code yang berada di kaca televisyen tuan-tuan dan puan-puan, ataupun boleh ambil nombor akaun yang tertera. Sekarang ni kita dah ubah daripada Murtada Dakwah Center, kita ubah kepada Yayasan Murtada Berhad. Jadi jangan keliru pula, ni apa ni ada nombor akaun banyak skema ke apa? Dah tak ada. Bukan skema. Kita ubah
daripada Murtada kepada Yayasan Murtada Berhad lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil akaun yang tertera. Dan kepada yang menyumbang dan kepada yang tak mampu nak menyumbang, saya syorkan kepada tuan-tuan untuk kita war-warkan maklumat ini agar semua orang pakat tahu kata Madat ni ada pembangunan yang sedang berjalan sekarang. Dan kepada yang menyumbang ataupun tak menyumbang pun tak ada masalah, kita sediakan e-book secara percuma sebanyak 100 buah e-book. Nak dapatkan di mana? Dapatkan di laman web kita iaitu madatcenter.com. Boleh ambil lah e-book mana pun yang tuan-tuan dan puan-puan yang nak download ataupun nak bagi dekat orang pun tak menjadi permasalahan. Kita bagi sebanyak 100 buah e-book bermacam-macam tajuk ada dalam tu, boleh ambil. Maknanya Ustaz, sambil kita berinfak, sambil kita mengambil manfaat akhirat tu sendiri, Ustaz. Lagi banyak orang melakukan kebaikan di Madat ni, kita pun dapat tompang sama kebaikan tersebut, Ustaz. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3, tapi para penonton jangan ke mana-mana, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang kat rumah tu jangan sesedih, bila mana kadang-kadang Allah uji dengan perpisahan dalam rumah tangga itu. Sebenarnya Allah memberi tempoh iddah ini supaya kita muhasabah diri balik. Ataupun kita merenung. Selama ini mungkin kita nampak kekurangan yang ada pada sang suami, tapi hakikatnya tempoh iddah itu memberikan kita satu tempoh untuk kita lihat dalam kelemahan pada suami itu banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Begitu juga suami lah. Kan suami dia tengok isteri dia macam ni. Waktu dan tempoh isteri itu iddah pun kita tengok, ya Allah kesiannya. Baru dia tahu selama ni yang buat air kat dia siapa, yang buat makanan kat dia siapa dan sebagainya, Ustaz. Ini sebenarnya hikmah yang Allah berikan kepada kita dalam tempoh iddah tu sendiri, Ustaz. Baik, sahabat kita Mak Itun, Mak Itun ada soalan ni, Ustaz. Boleh ke jika dalam iddah kematian suami 4 bulan 10 hari anak nak carikan jodoh kerana khuatir melihat ibunya murung atau meroyan? Dan bolehkah dalam iddah seorang ibu tunggal itu bertunang? Amboi. Silakan Ustaz. Okey, baik, persoalan daripada sahabat kita lah Mak Itun berkaitan dengan seseorang perempuan yang kematian suami, dia kena iddah, dia kena tempoh menunggu dia adalah 4 bulan 10 hari. Adakah boleh kepada anak-anak dia untuk carikan jodoh kepada dia? Maka Islam melaranglah daripada kepada perempuan-perempuan yang tengah dalam iddah kematian suami 4 bulan 10 hari itu untuk dia berkahwin dan sebagainya lah. Macam kita bagi tahu, kalau kata berlaku perkahwinan dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari, maka perkahwinannya tidak sah. Maka wajib dipisahkanlah kalau kata berlaku perkahwinan dalam tempoh iddah. Dan dalam tempoh iddah juga tak boleh untuk dia menerima pinangan orang. Kalau kata dia bertunang waktu ketiga tu, maka dia melakukan perkara yang haram serta berdosalah, maka kena jauhkan. Itu adalah adab-adab ataupun benda-benda larangan yang perlu kita jauhi, yang perlu kepada isteri-isteri ataupun perempuan-perempuan yang kematian suami ataupun yang dipisahkan, untuk mereka jaga daripada yang pertama terima pinangan orang, yang kedua berjaga-jaga daripada melakukan ataupun mereka berkahwin dalam tempoh iddah. Ini perkara yang perlu dilaksanakanlah, sebab kita faham, Ustaz, orang yang dah berusia ni tujuannya bukan apa nak berkahwin ni untuk jadi teman borak-borak di usia tua ni kan, supaya apa dia, supaya dapat menjalani kehidupan dengan baik walaupun di usia emas ni, Ustaz. Baik, sahabat kita Ustaz di Facebook ada soalan menarik ni bersama dengan Masrifah Nur Jamain. Apakah hikmah wanita yang bercerai dalam tempoh iddah haram menerima pinangan daripada lelaki Nabi dan perlu tinggal di dalam rumah? Apa hikmahnya? Dan yang kedua, dalam tempoh iddah perceraian tersebut, apakah larangan ataupun perkara-perkara yang haram dilakukan oleh isteri? Mengapa orang ramai dan keluarga perlu menjaga lisan serta menghormati pasangan yang sedang dalam tempoh perceraian ataupun iddah? Apakah hikmahnya, Ustaz?
Baik, kita meraihkan soalan daripada sahabat kita Masrifah Nur Jama'in, iaitu berkaitan dengan apakah hikmah kenapa Islam meletakkan tempoh iddah itu kena ada kepada perempuan. Yang pertamanya adalah hikmahnya kerana perempuan-perempuan yang dipisahkan suami. Hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan supaya perempuan itu berada di dalam iddah adalah yang pertamanya kerana nak memastikan dia punya rahim itu terlepas daripada ada apa-apa benih ataupun ada apa-apa zuriat, agar tidak bercampurlah kalau kata dia tak beriddah ataupun dia tidak ada tempoh menunggu bagi diri seseorang perempuan tersebut, takut-takut bercampur zuriat, takut-takut tak tahu ini nak siapa ni anak suami pertama ke ataupun anak suami kedua. Dan hikmah kenapa Islam itu meletakkan tempoh iddah ataupun tempoh menunggu itu adalah kerana untuk bagi pasangan-pasangan yang mereka itu dipisahkan secara talak rajai, untuk mereka itu kenang balik kisah mereka bersama waktu ketika mereka bersama berpuluh-puluh tahun. Tepi pantai takkanlah tak ada langsung kebaikan memori, tak ada langsung kebaikan yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Waktu itulah untuk mereka kenang balik, aku ni duduk dalam keadaan iddah ni, banyak susah payah perik yang aku kena lakukan, aku kena buat seorang dan sendiri, tak ada bantuan daripada suami dan sebagainya. Waktu itulah dia baru kenang balik semula dan memberi peluang kepada suami dan isteri untuk mereka rujuklah bila mereka mengenangkan kisah ataupun memori bersamalah. Dan kepada perempuan-perempuan yang mana mereka itu kematian suami, hikmah kenapa mereka itu kena iddah ataupun kena tempoh menunggu adalah sebanyak 4 bulan 10 hari adalah untuk menghormati kematian suamilah. Untuk menghormati kematian suami. Untuk setengah ulama menyebut bila perempuan tu kadang-kadang orang tanya kenapa yang perempuan yang kematian suami dia kena iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Maka ulama sebut dalam kitab adalah kerana waktu ketika janin itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengambil masa 4 bulan. Mengambil masa 4 bulan. Jadi orang tanya pula, yang kata 10 hari itu untuk apa? Yang dikatakan sebagai 10 hari itu ada disebutkan di dalam hadis yang ditanya oleh sahabat Sa'id Al-Musayyib berkaitan dengan 10 hari. Apakah hikmah kenapa 10 hari? Kerana dalam tempoh 10 hari itulah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh. Maksudnya kalau kata perempuan tu dia menjalankan 4 bulan 10 hari secara tepat, kalau kata betul ada zuriat, maka dia akan sedar lah kata ada zuriat dalam perut dia. Tapi kalau kata tak ada zuriat, tak ada masalah lah. Dia tahulah kata dia tak mengandung dan sebagainya. Itulah hikmah kenapa perempuan kena ada iddah, kena ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkaitan dengan apakah larangan-larangan yang perlu dilakukan oleh seorang perempuan yang mana mereka itu dipisahkan ke ataupun yang kematian suamilah. Baik, kepada perempuan-perempuan seperti mana yang kita bagi tahu, yang pertama larangan yang perlu kepada perempuan yang iddah, tak kiralah iddah talak raj'i ke, iddah talak bain ke ataupun iddah kematian suami, yang pertama, larangan yang pertama dia kena jauhkan, wajib jauhkan daripada dia menerima pinangan orang. Yang kedua, dia wajib jauhkan daripada dia berkahwin. Kalau kata berkahwin, kena pisahkan perkahwinan. Perkahwinan itu tidak sah. Dan kepada perempuan-perempuan yang berada dalam iddah, dia kena duduk di tempat ataupun rumah yang dia pernah tinggal bersama dengan suami sebelum daripada ni lah. Dia tak boleh nak berpindah ke tempat lain. Dia kata, Ustaz, saya nak bermusafir. Boleh ke tak? Tak boleh. Kerana dia berada di dalam iddah. Dan kepada perempuan yang dipisahkan secara talak raj'i, dia punya garis panduan kepada dia kalau kata dia nak keluar kepada ke mana-mana tempat yang bukan menjadi rutin harian dia, dia mesti kena minta izin. Kalau kata dia tak minta izin, jatuh berdosa. Dan kepada kematian ataupun perempuan-perempuan yang kematian suami, dia perlu satu lagi benda kewajipan yang perlu dia lakukan ialah dia kena berihdan, iaitu berkabung. Kena tinggalkan perhiasan, kena tinggalkan benda-benda wangian, kena tinggalkan memakai warna terang-terangan agar dia dapat menjauhkan diri dia daripada menarik perhatian orang lelaki. Baik Ustaz. Saya tertanya-tanya juga dalam satu perkara ni Ustaz, yang mana kalau seorang itu diceraikan dalam keadaan hamil. Jadi dia kena tunggu sampai habis dia punya tempoh hamil Ustaz. Kalau kata 9 bulan lah. Betul. Betul Ustaz. Tapi ialah dia mengandung dah 8 bulan contohnya Ustaz. Dah 8 bulan nak mengandung, perut pun dah besar dah ni kan. Maknanya lepas bersalin tu dok kira nak cari suami lain lah kan. Tiba-tiba Ustaz tengok
suami dia meninggal dunia ketika mana isterinya mengandung dalam tempoh 8 bulan tadi Ustaz. Macam mana keadaan tu? Adakah habis daripada bersalin tu terus habis edah dekah ataupun edah baru ke macam mana Ustaz? Okay, baik. Bagi isteri-isteri yang mana mereka tu tengah dalam keadaan mengandung, masih ada zuriat lah dalam dia punya perut, tiba-tiba dalam keadaan tu, dalam keadaan dia mengandung, dia mati suami. Kita bagi tahu tadi kalau perempuan yang kematian suami dia perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Maka Imam Nawawi sebut walaupun dalam keadaan dia kena tunggu 4 bulan 10 hari, maka iddahnya adalah selepas dia melahirkan. Tak kiralah selepas dia melahirkan tu anak tu dia hidup ke ataupun dia melahirkan dalam keadaan dia gugur. Dalam keadaan janin tak sepenuhnya lagi pun tak menjadi permasalahan. Yang penting dia dalam keadaan dia bersalin ataupun dalam keadaan gugur lah. Sebagai contoh, bila dia dah nak bersalin ni, kemudian suami dia meninggal. Dalam keadaan suami dia meninggal, kalau ikut iddahnya dia kena menunggu sehingga 4 bulan 10 hari. Tiba-tiba besok tu dia bersalin. Dalam keadaan besok tu dia bersalin, sebelum daripada suami dia tu dikafankan lagi, maka dia dah boleh dah untuk dia berkahwin dengan suami yang lain atau berkahwin dengan lelaki yang lain. Sebab dia punya iddah daripada asalnya 4 bulan 10 hari dia bertukar kepada dia melahirkan anak. Walaupun sampai takat macam tu lah, orang bagi tahu kata secara lahzah, seperludah. Maksudnya dalam keadaan sekejap pun, walaupun suami dia belum dikafankan, belum dikebumikan, bila dia dah melahirkan anak, maka tempoh iddah dia selesai dengan dia melahirkan anak. Tak perlu dah tunggu sampai 4 bulan 10 hari dengan asbab adanya zuriat, kemudian iddahnya tamat dengan dia melahirkan anak. Kau tidak tunggulah lagi 4 bulan Ustaz. Kan? Okey Ustaz, sahabat kita Sarah Cik Ci ni pun ada soalan menarik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Iaitu soalannya, adakala sesetengah jabatan ataupun syarikat perlukan balu dan waris hadir ke permis mereka untuk selesaikan satu-satu perkara. Bagaimana jika dalam situasi seperti ini, adakah dibenarkan isteri yang baru saja kematian suami dan di dalam iddah keluar rumah atas urusan berkaitan harta, simpanan di bank, pindah milik dan sebagainya? Adakah rukhsah keringanan bolehkan para isteri keluar rumah atas urusan tersebut Ustaz? Baik, kepada isteri-isteri, kita jawab lepas ni boleh Ustaz? Okey, boleh. Minta maaf Ustaz. Boleh. Minta maaf. Tak apa, kita nak bagi para penonton ni jangan ke mana-mana. Kita Ustaz akan jawab selepas ni. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan kira. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey Ustaz, tadi kita ada tinggalkan satu soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Mungkin kalau kita nak keluar rumah, bukan apa nak uruskan pasal bank arwah suami, nak uruskan tentang bagaimana pertukaran hak milik rumah dan sebagainya Ustaz. Tapi kita ni dalam keadaan iddah, nak suruh orang lain, tak ada siapa yang boleh tolong. Jadi dalam keadaan iddah tu boleh tak kita keluar rumah untuk selesaikan urusan dari itu Ustaz? Baik, kepada isteri-isteri yang mana mereka itu meninggal suamilah, mereka kena iddah selama 4 bulan 10 hari, maka boleh ke tak untuk dia pergi buat urusan bank dan sebagainya? Sebab bank kata tak boleh, mau tak mau kena balu, kena isteri tu hadir sendiri untuk tanda tangan, cop tangan dan sebagainya lah. Maka Islam menggaris pandukan dibenarkan kepada perempuan tersebut untuk dia keluar, untuk dia pergi buat urusan, iaitu urusan yang mendesak lah. Kita bagi tahu kata dibenarkan, cuma jangan kita ambil mudah. Yang kita ambil mudah, dia kata tu ustaz tu kata boleh untuk keluar pergi buat urusan dan sebagainya, dia cari jalan, cari alasan untuk dia pergi buat benda-benda yang lain ataupun keluar kepada tempat-tempat yang lain dengan alasan tersebut. Maka kena berjaga-jagalah bila kita itu berada dalam tempoh iddah, kena jaga diri kita, kerana seseorang perempuan ni mereka itu mudah terkena dengan fitnah. Yang dikatakan fitnah tu adalah ujian. Kita duk sebut fitnah ni fitnah aku duk cerita buruk pasal aku, itu bukan maksudnya. Yang dikatakan fitnah itu adalah ujian. Macam kita bagi tahulah kita ini duduk di akhir zaman fitnah. Yang dikatakan akhir zaman fitnah itu adalah zaman ujian, zaman kita diuji dan sebagainya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut di dalam Al-Quran dengan perkataan fitnah,
Banyaklah ayat Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ataupun al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan kita faham kata fitnah yang kita duk faham fitnah kita duk cerita buruk pasal orang. Kita duk kata hang ni duk fitnah aku daripada hang duk fitnah aku, biar hampir bunuh orang, dosa sama. Ada salah faham tu. Sebab para mufassirin, ahli-ahli tafsir, ulama-ulama tafsir menafsirkan dengan perkataan fitnah di dalam Al-Quran itu tidak sama sekali dengan kita bawa cerita buruk pasal diri orang. Yang dikatakan fitnah di dalam Al-Quran, ada ulama tafsir menafsirkan perkataan fitnah itu adalah dengan perkataan syirik, iaitu buat syirik kepada Allah. Itu dosa dia memang lebih besar daripada membunuh. Kita jangan salah faham. Maka perempuan kena jauhkan diri daripada terkena fitnah ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah lah. Okey Ustaz. Bila mana bercerai ataupun kematian suami, maka si isteri ni perlulah menjalani iddah dalam tempoh-tempoh tertentu. Betul. Soalan dia Ustaz. Ada tak keadaan yang isteri ni dia tak perlu iddah pun? Maknanya lepas pada bercerai tu dia boleh kahwin lain. Ada tak keadaan yang isteri ni dia tak perlu pun iddah ni? Baik. Keadaan situasi yang macam ni kepada perempuan yang dia tak ada iddah adalah ketika mana bila dia berkahwin dengan seseorang lelaki. Dalam keadaan dia berkahwin, tiba-tiba tak dan melakukan hubungan bersama, persubuhan bersamalah. Dalam keadaan tu tiba-tiba suami melafazkan cerai kepada dia, melafazkan talak kepada dia. Jadi kepada situasi perempuan sedemikian, dia tak ada iddah. Dia tak ada iddah. Bila dia tak ada iddah, tiba-tiba si suami ni dia fikir, Allah aku pisilap, sebutlah menyesal. Macam mana untuk yang si suami ni dia nak balik kepada isteri, dia kena akad dan mahar barulah. Dia rujuk balik lah Ustaz. Rujuk balik, dia mesti kena ada dalam keadaan iddah. Tapi bila iddah tak ada, dia tak ada lah istilah rujuk. Dia tak boleh rujuk lah. Dia tak boleh rujuk, dia tak ada istilah rujuk, dia mesti kena kahwin semula. Kahwin semula. Jadi yang perempuan tu tiba-tiba dia kata, tak mau lah, itu hang tak mau fikir habis. Aku nak kahwin dengan lelaki lain lah. Perlu pada tempoh menunggu tak? Tak perlulah, sebab tak ada tempoh iddah. Hari ni cerai, esok kahwin lelaki lain. Maknanya boleh lah. Boleh lah. Itu cepat sangat. Boleh lah kalau situasi macam tu dibenarkan sebab dia tak ada tempoh iddah. Cuma syarat dia tadi apa Ustaz? Dia belum bersama. Belum bersama. Maksudnya tak melakukan persetubuhan bersamalah. Maka tidak ada iddah bagi perempuan yang dipisahkan ataupun diceraikan oleh suami. Okey Ustaz. Ni maknanya ada jugalah yang tidak perlu iddah ni kan. Okey baik Ustaz, ada satu soalan menarik ni Ustaz. Maklumlah kadang-kadang kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, waktu tu pula dia ada berlaku perselisihan dan sebagainya kan. Ingat apa, pergi haji, pergi umrah, agak-agak Allah tak uji ke? Kadang-kadang kat situ pula Allah nak uji Ustaz kan. Okey, baik, soalan daripada sahabat kita Johara Abu Bakar. Ustaz, sekiranya seorang perempuan telah berihram haji, kemudian suaminya meninggal dunia, Allahu Akbar, apakah yang perlu dilakukan oleh perempuan tersebut? Nak balik Malaysia terus ke nak teruskan haji dia Ustaz? Baik, bagi perempuan-perempuan yang mana mereka telah melakukan ihram haji lah, mereka telah melakukan umrah ataupun melakukan ibadah haji di sana, kemudian dapat tahu kata suami telah meninggal dunia. Kita bagi tahu tadi, suami yang meninggal dunia dia perlu kepada dia berkabung, dia perlu kepada iddah 4 bulan 10 hari. Jadi bagi situasi perempuan yang macam ni, bila mereka dah berada di sana, tidak menjadi permasalahan untuk dia terus melakukan ibadah haji sampailah dia sempurna, sebab menjadi satu benda tu dah daripada bayar dan sebagainya, melibatkan kos yang tinggi dan sebagainya, maka tak menjadi permasalahan untuk dia selesaikan haji, kemudian selesai daripada melakukan ibadah haji, pulanglah semula ke Malaysia lah. Jangan duk shopping-shopping lah. Tak ada lah. Ni duk pergi tempat lain pula. Selesaikan yang perlu sahaja. Betul. Ustaz ni. Maknanya selesaikan ibadah haji, wukuf, mabit, tawaf, sa'i dan sebagainya, selesai duduk di hotel ya. Betul. Sehinggalah waktu pulang tu Ustaz jangan duduk shopping-shopping kurma ke apa kan. Okey, baik Ustaz, ini di antara benda yang pentinglah kalau kita dalam keadaan iddah. Jadi Ustaz, kita nak melihat tentang hikmah lagi lah di sebalik iddah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita ni. Sebenarnya nak membentuk seorang wanita itu bila mana dia dalam keadaan iddah, dia kena menjaga. Hatta selepas daripada iddah pun sebenarnya
kena menjaga juga. Bukan semestinya dalam iddah ni duk pakai jubah hitam semua, keluar pada iddah habis buka semua habis kembali kepada yang asal. Sebenarnya nak melatih kita ni untuk menjaga bukan setakat dalam iddah, di luar iddah pun kita kena jaga adab dan keadaan kita. Tapi Ustaz ni Ismail Mat Isa ni soalan dia menarik Ustaz. Bagaimana dengan situasi perempuan yang dicerai dalam masa iddah rajai? Apakah perlu bekas si suami menyediakan tempat tinggal, pembelanjaan dan sebagainya, tetapi bekas si isteri itu derhaka ni Ustaz? Kita geram juga ni. Macam mana Ustaz? Baik, kepada isteri-isteri yang mana mereka itu dipisahkan secara talak rajai lah, secara talak rajai, maka menjadi satu kewajipan kepada suami untuk sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal macam kita beritahu tadilah, sediakan rumah yang mana sebelum ni mereka tinggal bersama. Suami perlu sediakan tempat rumah, kemudian kena sediakan perbelanjaan harian kepada si isteri. Dan kalau situasinya bila berlaku isteri itu derhaka, istilahnya adalah nusyuz. Jadi siapakah yang penentu ataupun yang layak menentukan kata isteri itu adalah nusyuz? Dia perletakan itu adalah bukan berkuasa di atas tangan lelaki. Sebab kalau kata kuasa itu diletakkan di atas lelaki, yang suami itu boleh kata ni nusyuz ni, derhaka kepada aku, maka akan banyak lelaki-lelaki di luar sana yang mereka itu bila berlaku perselisihan di antara pasangan suami isteri, mereka akan kata ni nusyuz, ni derhaka dekat aku. Sebab mereka dah bergaduh. Bila bergaduh, automatik dia akan kata isteri dia nusyuz, derhaka dekat aku. Maka dia kata aku boleh gugurkan daripada aku tinggal sediakan tempat tinggal kepada kamu, daripada aku bagi perbelanjaan harian kepada kamu, aku boleh gugurkan dengan sebab kamu nusyuz, kamu derhaka pada aku. Maka perlu ketahui, perlu lebih jelas untuk mengesahkan bahawasanya perempuan itu melakukan nusyuz ataupun derhaka, perlu kepada suami dan isteri itu rujuk kepada pejabat agama. Perlu pengesahan daripada mereka. Pejabat agama bila mereka memutuskan bahawasanya kata perempuan itu nusyuz, baru jatuh ataupun menggugurkan nafkah-nafkah yang perlu diberikan oleh suami, iaitu tempat tinggal, perbelanjaan harian kepada si isteri. Tapi si suami jangan guna kuasa. Dia kata aku berkuasa, aku kata hang ni memang nusyuz, derhaka, jadi aku tak mau bagi nafkah dekat hang, rumah tinggal pun tak mau bagi, kemudian perbelanjaan harian pun tak boleh, tak mau bagi. Jangan faham macam tu. Kena pergi rujuk dengan pejabat agama, cerita masalah masing-masing, kemudian pejabat agama yang akan putuskan yang mana terima, yang boleh menjatuhkan daripada dia dapat nafkah ataupun tak dapat nafkah. Saya dengar dalam drama Ustaz. Dia kata hantar si balik rumah mak saya. Dia dah bergaduh dengan suami dia kan. Jadi Ustaz, tapi dalam tempoh iddah tu maknanya tak boleh lah si isteri tu keluar sampailah selesai iddah baru boleh balik. Ustaz, baik. Okey Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin kesimpulan daripada Al-Fadhil Ustaz tentang topik kita ni berkaitan dengan sensitiviti iddah ni Ustaz. Baik, berkaitan dengan iddah ataupun luar daripada iddah lah, kita sebagai netizen ataupun masyarakat, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang berada di luar sana, apa segala jenis bentuk yang melibatkan diri peribadi seseorang, kalau boleh kita elakkan daripada kita bercakap-cakap lah, kerana kita takut kita jatuh kepada dosa mengumpat, bergosip dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Janganlah kalian ada di antara kalian yang mengumpat sesama orang lain. Adakah kamu itu menyukai untuk makan daging bangkai kawan ataupun kawan kamu sekalian? Kita takut macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut di dalam Al-Quran, jangan kamu mengumpat, kerana dosa mengumpat itu adalah dosa yang besar. Dengan kita duk mengumpat ataupun kita duk cari salah orang dengan zon, syak wasangka, salah buruk terhadap orang, itu adalah merupakan salah satu dosa. Kemudian Allah sebut lagi, wala tajassasu, jangan kamu duk mengintip, jangan kamu duk cari salah orang, kerana semua perbuatan-perbuatan tersebut adalah boleh menyebabkan kita terjerumus daripada melakukan dosa. Itu dia Ustaz, dalam
keburukan yang kita nampak tu sebenarnya banyak kebaikan yang ada pada diri suami kita, isteri kita, Ustaz. Apa salahnya kita lihat kebaikan yang telah dilakukan, pengorbanan dia selama ini. Mungkin salah dia ialah manusia ni memang ada buat salah. Betul. Kan? Tapi kita lihat kebaikan dan kita hargai apa yang kita ada. Baik Ustaz, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadat kami, terimalah sembahyang kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup dan yang telah mati, permudahkanlah segala urusan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendengar apa yang disuruh oleh mak dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kejadikanlah kami orang yang solat, orang-orang yang tidak meninggalkan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengikut akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis, aghithna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Jangan gaduh-gaduh, benda boleh bincang, kita selesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga kita. Baik para penonton sekalian, nak tahu rahsia kekal awet muda dan kekal bertenaga sepanjang hari, minuman ini bukan saja membantu kecantikan kulit, malah membuatkan anda rasa segar sambil mengurangkan tekanan. Bayangkan kulit anda jadi lebih berseri dan badan kekal bertenaga. Dapatkan tawaran istimewa sebentar saja lagi di edisi khas Wow Shop. Jangan lepaskan peluang ini. Baik Ustaz, saya Daya Aiman, mohon maaf di atas telanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki, kita jumpa lagi dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya Daya Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.